عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته وشهد في سبيله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيننا وبينكم بالحق وأنت الخير الفاتحين. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربي أكرمني وخلق صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت رسولي وارضاك مطلوبي واعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل بالأمي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada yang berusaha pengenalan majlis yang hormati yang dimuliakan Fadil Ustaz Abdullah Rohan, Mudir Ma'had Hussein Taufiq Al-Tafsir, yang dimuliakan Ketua Ma'had Hussein Taufiq Al-Tafsir, Bursa Barat Sahabat Hafiz dan ketiga dan kuasanya pada saat guru-guru tuan haji, bukan hajat, muslimin dan muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya perlu untuk kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran diizinkan oleh Allah untuk kita bersama-sama berada dalam taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikr, untuk bersama-sama kita mengambil peluang bagi menggolongkan diri dalam golongan yang sentiasa mengambil manfaat daripada tazkirah, nasihat dan peringatan-peringatan yang diberikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah: wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu sentiasa bermanfaat untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru golongan yang beriman kepada Allah, golongan yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa perlukan kepada peringatan. Kerana dengan sikap kelupaan kita dan kesibukan kita di dalam urusan seharian sering mengakibatkan kita lupa tanggungjawab, kita lupa dengan perintah dan suruhan. Kerana itu di antara kewajipan kita sebagai umat Muhammad dituntut oleh Allah: wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sentiasa pesan-pesan perkara yang benar dan pesan-pesan yang penuh kesabaran. Jadi alhamdulillah, malam ini dapat kita korbankan masa kita, luangkan sedikit
sedikit kesempatan yang ada, yang mudah-mudahan keadaan kita bermalam ini sedikit sebanyak akan menjadi asbab menaik rahmat serta menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan kepada kita. Kerana apabila kita hidup di akhir zaman ini, yang dinyatakan oleh ulama di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkatan dan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat rasa malu dari kalangan kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keadilan yang ada kepada pemerintah dan hakim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencabut dan mengangkat khusyuk dalam solat. Maka dengan keadaan yang sedemikian memerlukan kita untuk sentiasa berjaga-jaga. Jangan sampai apa yang diangkat, dicabut, ditarik oleh Allah itu berlaku atas diri kita. Dicabut rasa malu daripada anak isteri kita yang merupakan kaum wanita. Dicabut keberkatan bumi dan rezeki yang kita ambil. Dan begitulah juga Allah Subhanahu wa taala mencabut kekhusyukan kita dalam ibadat solat yang kita buat. Maka dalam kesibukan urusan seharian kita, perlu untuk kita melapangkan masa berada dalam majlis-majlis seumpama ini. Paling tidak bila berkumpul sahaja golongan muslim, berkumpul sahaja manusia di dalam majlis-majlis ilmu ini, beberapa perkara akan berlaku. Pertamanya, mereka akan dinaungi, dipayungi oleh para malaikat. Malaikat akan bersama-sama dengan kita di dalam majlis-majlis seumpama ini. Akan turun rahmat dan sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyuburkan hati kita, menyuburkan roh kita, iman kita, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala zakarallahu fi man indah, akan disebut setiap nama yang ada ini, dicatat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah apabila kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis-majlis ilmu, merupakan isyarat. Isyarat yang Allah nakkan kita ini jadi manusia yang baik. Bagaimana hadis yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan padanya, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, fahamkan dia, berikan ilmu pada dia pada perkara-perkara berkaitan dengan agama. Kerana manusia ini tanpa agama, tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam, apa saja yang dia ada tidak menjamin kebahagiaan dunia, apatah lagi di akhirat. Sebabnya apa yang kita ada pada hari ini sama saja ataupun lebih banyak daripada apa yang ada pada orang-orang yang tak beriman. Contoh, harta kekayaan, pangkat dan jawatan, anak isteri, dan segalanya. Sebab itu Al-Rasul menyatakan, "Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib, wa la yu'ti hadza din illa man ahab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini, menganugerahkan dunia ini, kekayaannya, kekuasaannya, pangkat, jawatan, anak, isteri dan sebagainya. Allah beri kepada manusia yang Allah suka dan manusia yang Allah benci. Allah beri kepada mereka yang beriman dan kepada mereka yang kafir. Allah beri kepada ahli ibadat, Allah beri juga kepada ahli maksiat. Sebab itu kita tengok sama saja. Orang kafir pada kita besar, orang beriman pun ada kita besar. Fir'aun dengan pangkat yang besar dan Sulaiman pun memiliki pangkat yang besar. Dan segala-galanya dikongsi bersama. Tetapi Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak memberikan iman ini kecuali hanya pada mereka yang benar-benar dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang Allah benci, Allah takkan beri iman, takkan beri Islam kepada kita. Alhamdulillah, kita yang jauh duduk di negara Asia ini, terpisah 1000 tahun lebih daripada keputusan Rasulullah SAW, tetapi Nabi kita alam lontar benih iman, alam lontar benih hidayah. Abu Jahal sekampung dengan Nabi, Abu Lahab sekampung dengan Nabi, Walid Mughirah, Atbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, As bin Wa'il, Abul Bahtari, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang membela Nabi, yang jaga Nabi. Nabi duduk di rumahnya, tidak mendapat hidayah daripada Allah. Jumpa Nabi, sekampung dengan Nabi, duduk kat Mekah lagi, bangun tidur nampak Kaabah, bangun tidur minum air Zam-Zam, basuh muka dengan air Zam-Zam, mandi dengan air Zam-Zam, pun tak dapat hidayah Allah. Kita yang jauh duduk ini dari zaman Al-Rasul, ada lontar iman, lontar Islam kepada kita, nikmat yang paling besar. Kerana tak beriman dan Islam, kita kembali ke akhirat, apa yang kita nak tawarkan, apa yang kita nak jadikan sebagai bekal untuk berhadapan dengan kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang abadi untuk selamanya. Maka sebab itu, atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan matlamat penciptaan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hantar Rasul demi Rasul, Nabi demi Nabi, untuk memastikan manusia ini benar-benar dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana untuk beribadah dan benar-benar ibadah yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ini tak boleh nak bergantung pada akal kita sendiri, nak bergantung pada nafsu kita, rasa kita dan sebagainya. Tetapi kita perlukan panduan yang datang juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul dan para nabi yang diutuskan oleh Allah. Maka dalam nak beribadah ini, perkara yang pokok yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah persoalan akidah, persoalan iman. Dan inilah masalahnya, inilah masalahnya yang berlaku, yang terpaksa dihadapi oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nak membetulkan akidah kaumnya, nak membetulkan kepercayaan kaumnya yang telah berakar umbi ratusan tahun ataupun ribuan tahun dalam kesesatan. Ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kaum yang menyembah berhala. Kuat Nabi Ibrahim berhujah, tetap juga mereka meyakini berhala itulah Tuhan mereka. Dipukul berhala tersebut, hancur, diletakkan kapak ataupun berukul itu pada berhala yang lebih besar. Nak suruh kaum yang buka pindah, buka otak, buka akal, supaya mereka nampak yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang ada power, yang ada kuasa, yang boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat, tak boleh melakukan apa-apa. Nak elak pukul pun tak boleh, nak mengelak kapak pun tak boleh. Nak jual Tuhan tu, nak suruh mereka nampak depan mata kepala mereka sendiri apa yang berlaku. Tetapi disebabkan keyakinan yang membabi buta, bertaklid buta tu dalam hati, tetap juga mereka percaya ini sebagai Tuhan walaupun dah hancur. Sehingga mereka berpakat tangkap Ibrahim, bakar Ibrahim, kerana telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Percaya lagi yang hancur itu Tuhan. Ini masalah. Nak ubah akidah, nak ubah keyakinan, nak ubah ideologi ataupun kefahaman yang ditanam dalam diri mereka. Justru itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sambut maulidnya pada malam ini sebagai mukadimah,
Lepas ni ada lagi. Mak kita dengan majlis ilmu tak boleh nak jemu. Tak boleh nak jemu, tak boleh nak rasa puas. Kerana bagi orang beriman itu, kata Rasul la yashba' al-mu'min min khairin hatta mudahul jannah. Orang mukmin ini tak boleh kuat dalam melakukan, beramal, menerima kebaikan sampai penghujungnya dia masuk surga Allah. Kalau kata kuat dah semayang dia. Kuat dah, penat, letih dah baca Quran. Letih, penat dah, dia tengah ceramah je. Ini tak ada pendek umur dia. Dia tak ada manfaat dia. Sebab orang mukmin dia takkan puas dengan kebaikan. Dia takkan puas dengan ibadah, takkan puas dengan ketaatan. Sentiasa berusaha pada barang kau. Dia sentiasa berusaha merancang, lepas ni untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Allah Subhanahu wa taala apabila mengutuskan Ar-Rasul, Allah pilih manusia yang terbaik, yang dididik, diasuh, ditarbiyah sendiri oleh Allah. Sebagaimana hadis disebut oleh Ar-Rasul, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dib." Aku dididik, diasuh, diadabkan oleh Tuhan aku, maka cantiklah akhlak aku, cantik budi pekerti aku, cantik tingkah laku aku. Walaupun hidup dalam zaman disediakan oleh Allah, wa in kanu min qablu rabbil dhalalin mubin. Zaman kesesatan yang amat nyata, yang amat jelas. Kaumnya menyembah patung berhala yang beratus-ratus letak tepi Kaabah. Dalam Kaabah, keliling Kaabah, di Safa, di Marwah, jalan ke Taif, dalam rumah, di mana sahaja Tuhan mereka bersifat-sifat. Dalam keadaan perzinahan berlaku tanpa segan silu, nak bunuh anak, tanam depan-depan orang pun tak ada orang nak larang. Hari ini nak bunuh anak, tarik duduk dia jauh, letak kat pagar betik, tutup betik, letakkan itu. Masih ada rasa malu, masih ada rasa takut. Zaman Al-Rasul diutus oleh Allah, pembunuhan berlaku terang-terangan terhadap bayi-bayi kecil perempuan yang ditanam hidup-hidup, dibunuh dan sebagainya. Arak dengan cerita macam benda-benda biasa je. Maka dengan segala kebenaran itu, Al-Rasul lahir keadaan tidak ada bapa. Kemudian ibunya pun bersejak dia. Dekat awal rumah dia waktu Sa'liyah, Allah nak tunjuk, Allah atur, nak tunjukkan kita kekuasaan Allah. Seterusnya dibela oleh ibunya sejak ibunya meninggal dunia, atuknya bela dia. Kemudian atuknya meninggal dunia berusia sekitar 11 tahun itu. Jadi kita boleh bayangkan zaman yang begitu hancur, zaman yang begitu kelam kabut, zaman yang sultan akhlaknya begitu ketara. Tiba-tiba anak ini, bapa dia mati, mak dia mati, atuk dia mati. Sekolah negeri tak datang, tak ada lagi masuk. Tadika tak ada, pasti tak ada, tati tak ada. Maka dalam gambaran secara logiknya hancurlah budak ini. Budak ini akan hancur. Rosaklah dia, habislah dia, hanyutlah dia. Mak tak ada, bapa tak ada, atuk tak ada, masyarakat pula lintang bukan, tak ada sistem, tak ada peraturan jenayah yang bermacam-macam. Habislah budak ini. Sebab zaman kita hari ini pun kita tengok bapa ada, mak ada, kadang mak 4 ini. Anak tak terbela juga. Anak bersifat juga akhlaknya, hancur juga nilai dan budi pekertinya. Sekolah ada, sistem pendidikan ada, peraturan ada, undang-undang ada. Kita tengok yang berlaku hari ini, jenayah Melayu Muslim sudah indeks yang tertinggi. LGBT ke, masalah pengangguran ke, pelacuran ke, rombak, samun dan sebagainya. Jadi Ar-Rasul hidup di zaman begitu teruk. Tiba-tiba Ar-Rasul muncul dengan akhlak yang terbaik. Nak kata mak dia didik dia, mak dia tak sempat lama pun dengan dia. Atuk dia pun tak lama dengan dia. Bapak dia pun tak jumpa dia.
membaca tak kira boleh. Di sinilah Allah Rasul nak buka meja manusia. Muhammad ini bukan sebarangan manusia. Bukan sebarangan manusia. Allah sediakan dari awal lagi kebenaran dia sebagai Nabi dan sebagai Rasul, sehingga digelar Al-Amin. Akan tetapi realiti manusia Al-Amin ini yang begitu cantik, begitu sempurna akhlaknya, yang tak pernah berbohong, tak pernah menipu, sentiasa membantu manusia, menolong manusia, tiba-tiba bila dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka Al-Rasul berhadapan dengan ujian yang hebat. Yang awal-awal lawan Nabi pak saudara dia. Bayangkan sukar dia Nabi nak berdakwah. Yang awal-awal lawan Nabi bakul saudara dia Abu Lahab. Bersungguh-sungguh. Bukan cakap Abu Lahab, isterinya. Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Dan isterinya membawa kayu api, kempen rumah ke rumah, beritahu jangan ikut Muhammad, jangan sokong Muhammad, jangan bersama-sama dengan Muhammad. Hebat. Maka orang kata, kalau pak saudara dia kata dia tak betul, tentu tak betul. Kita bukan kenal ke pak saudara dia kenal lebih daripada kita. Itu yang berlaku pada Rasul. Walaupun terkenal sebelum itu dengan akhlak yang baik, dia pekerti yang baik. Namun dari hari awal Rasulullah SAW yang mengajak manusia pada Islam ini, ditentang, dilawan, dilakukan berbagai-bagai, diejek, dimaki hama, difitnah dengan kita, tak akan jadi makanan sarapan pagi, makan tengah hari, siang malam pagi petang, berhadapan dengan segala macam ujian, termasuklah diracun pernah. Bukan cakap Rasulullah, isteri Nabi difitnah, keluarga Nabi diboykot, dikepung sampai tak ada apa nak makan, terpaksa makan apa sahaja. Kata saat diwafat, kami terpaksa makan daun kering, rumput kering, kami terpaksa makan apa yang unta makan, apa yang kambing makan, nak meneruskan hidup kerana nak jaga iman, nak jaga Islam. Itu yang berlaku. Hasil pengorbanan Nabi, hasil pengorbanan para sahabat. Alhamdulillah, kita yang jauh ni 1000 tahun lebih, 1429 sekarang, yang jauh dari zaman kerasulan, yang tak hidup zaman Nabi diutuskan oleh Allah, yang tak nampak bulan terbenam, yang tak nampak mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul, akan tetapi ada iman yang Allah lontarkan kepada kita. Namun kita kena faham, tuan-tuan, perempuan, perumpamaan yang ulama buat, iman yang ada pada kita umpama sebiji benih. Sebiji benih yang dilontarkan begitu saja. Maka kita lah yang nak menentukan benih ni nak tumbuh ke tidak, nak pastikan benih ni bercambah, keluar daun, keluar ranting, keluar bunga dan keluar buah, kemudian akan disemai, terbit lagi pokok yang lain. Atau kita nak biarkan benih itu, biarlah begitu, dimakan bulan ke, terendam dalam air sampai busuk ke, atau biar di mana, biar ayam makan ke, ataupun kering gersang ke, kita yang menentukan. Sebab itu, sebagaimana benih dia nak dijaga, yang perlu dikawal dari segi sinaran mataharinya, airnya, bajanya, maka hidayah iman yang ada di kita pun macam itu juga, yang perlu kita jaga secara bersungguh-sungguh. Termasuklah iman dan hidayah yang akan menjadi anak kita. Kerana itu, alhamdulillah dan tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang memberikan kepercayaan kepada institusi seumpama ini untuk mendidik anak perempuan. Yakinlah tuan-tuan tidak memilih institusi yang silap. Kerana hari ini sekolah-sekolah rendah agama, menengah agama, bersekolah tahfiz itu merupakan sekolah-sekolah yang telah menjadi perebutan. Kalau dulu mungkin katakan sekolah tempat budak buangan, hari ini sekolah yang tidak rebutan. Di mana-mana sekolah seumpama ini sesat menerima pelajar. Terpaksa tolak, terpaksa tahfiz, terpaksa tarik. Contoh
Muhammad. Banyak boleh banyak di Kelantan. Nak terima pelajar 240 orang untuk pengambilan setiap tahun. Kota dibuka untuk pelajar luar setakat 60 orang. Dia datang 1,400. Semua dengan jumlah 5E, 4E, 4E sikit boleh pilih jari. Kebanyakan jadi 5E datang. Lagi sekali tahun tu anak tengok. Nak tunjukkan bahawa keyakinan ibu bapa dan mereka faham hari ini ada sistem macam ni je yang boleh menyelamatkan benih iman yang ada dalam diri anak kita. Jika tidak, akan berlaku apa yang Nabi sebut, la yadhha minal Islam illa ismuh. Tidak ada dah Islam pada diri manusia itu kecuali namanya sahaja tinggal nama Islam. Dia cerdik, dia bijak macam mana sekalipun, jika iman tak ditanam, akidah tak ditanam, akhlak Islam tak ditanam, dia akan jadi macam yang kita sebut heboh. Beliau pernah kebelakangan ini tentang Sofia, budak pintar, budak cerdik yang pernah menempatkan negara dengan kebijaksanaannya, kecerdikannya hari ini menjual diri. Sebab apa? Kerana Islam bukan setakat nak bangunkan minda, nak bangunkan IQ, dia nak bangunkan iman, nak bangunkan ketakwaan. Yang ini yang perlunya kepada Al-Rasul, yang perlunya kepada Al-Quran, perlunya kepada hadis. Kenapa perlu dibangunkan iman ini? Kenapa perlu dibangunkan ketakwaan ini? Sebab kita hidup di dunia ini bukan setakat di sini. Selepas ini tuan-tuan, puan-puan, anak tuan-tuan semuanya akan balik ke akhirat. Bila balik di akhirat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Dan waktu itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu kata Allah akan larilah mar'u min akhi, seseorang itu daripada adik-beradik, lari, takut dipertanggungjawabkan, dikaitkan antara satu sama lain. Wa ummihi wa abi, lari daripada ibunya, lari daripada ayahnya, lari daripada isteri dan suami, lari daripada anak-anak, takut dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sebab itu, peluang Allah beri kita hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita anak-anak merupakan aset terbaik. Aset terbaik yang dapat membantu memudahkan urusan akhirat kita. Anak-anak akan menjadi aset menentukan ibu bapanya ke syurga ataupun ibu bapanya ke neraka waliyadzubillah. Sebab itu, dan pastikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang akan memudahkan urusan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apabila Al-Rasul diutuskan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, penekanan terhadap pendidikan, penekanan terhadap ilmu merupakan perkara yang didahulukan. Sehingga kan kita tengok ayat pertama turun, perkataan pertama turun pun Iqra, baca. Yang membawa maksud belajar. Baca maksudnya belajar. Sebab mana mungkin membaca kalau tak belajar. Bacalah Muhammad, bacalah wahai Muhammad, maksudnya belajar. Dan dengan ilmu lah manusia akan mengenal Allah. Dengan ilmu manusia akan tahu dari mana dia, nak ke mana dia, kenapa dia ada atas muka bumi. Tanpa ilmu yang betul, tanpa hidayah Allah, tanpa ilmu Islam ini, lebih bagaimana pun manusia dia akan teraba-raba dalam nak jawab 3 soalan. Dari mana dia? Akan tak dah begini buat teori dari dulu. Walaupun dia sendiri, tapi nak cari asal usul, dia jumpa buruk. Nak ke mana tak tahu nak ke mana ni.
kaedah pembumian orang yang kafir. Sebab dia tahu lepas ni nak ke mana. Ada yang bakar, hancur terus, tabur dengan laut. Ada letak dalam tempayan, ada letak dalam perahu, ada letak atas gunung. Dan juga ada yang bawa sampai ke angkasa. Dia dengan kapal angkasa naik, dekat sikit kata tak sampai ke langit. Boleh mendahului orang lain. Pasal apa? Sebab menggunakan akal dia dapat nak menjawab lepas ni nak ke mana. Kenapa hidup kamu ni? Di sini pun berarti tidak menggunakan agama. Dia takkan dapat jawapan sebenar. Kenapa hidup di atas muka bumi Allah? Bagian manusia hidup sekadar untuk makan, bermain, berhibur. Sebab itu tak henti-henti dengan konsert, tak henti-henti dengan festival, tak henti-henti dengan hiburan, bertali arus tanpa mengira malam Muharram ke, malam Ramadan ke, malam-malam kebesaran Islam ke, malam Jumaat ke, tak kira. Sebab bagi dia hidupnya hanya sekali, maka diisilah dengan hiburan siang malam berhutang. Kan tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, peluang hidup yang sekali inilah merupakan peluang-peluang terbaik untuk dia membina kebahagiaan dunia dia dan kebahagiaan akhirat dia. Kerana itu Ibnu Abbas menyatakan, di dalam kita nak mencari kebahagiaan ada petunjuknya. Tanda-tanda kebahagiaan seorang itu yang pertama, al-aqlu salim, al-qalbu salim, hati yang sejahtera, hati yang baik. Ini perkara penting. Sebab hati ini dia akan menentukan perasaan kita bagaimana, tidak tanduk kita bagaimana. Banyak macam mana harta dia, keluarga dia, anak isteri dia dan sebagainya, kalau hati itu busuk, tak ada orang suka dengan dia. Tak ada orang yang nak rapat dengan dia. Hidupnya sentiasa bermasalah. Bila hati sentiasa ada iri hati, ada hasad, ada dengki, sentiasa rasa tak puas, sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa tak reda, sentiasa rasa berdendam sana berdendam sini, maka orang ini dia akan hidup merana. Dia akan hidup dalam keadaan terus kesah. Hidup dalam keadaan sentiasa syahwat sangka terhadap orang lain, sentiasa curiga terhadap orang lain, dan sentiasa bersangka buruk terhadap orang lain. Maka itu alam sa'adah, tanda kebahagiaan seorang itu qalbun salim, hati ini sejahtera. Maka hati nak jadi sejahtera, dia tenang, jadi mutmainnah, ini dia perlu diisi dengan iman. Perlu dekatkan dia dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak menghiburkan hati, nak menenangkan hati, dia pergi pusat-pusat karaoke, dia pergi dulu sampai tengah malam, balik rumah lagi teruk rasa sakit jiwa dia. Dia takkan dapat menenangkan hati sebab hati kita ni Allah yang cipta. Maka Allah tahu obatnya bagaimana, penawarnya bagaimana. Iaitu kedekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kena sentiasa ingat kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Hati itu akan sejahtera. Itu yang pertama. Bila dia dapat kawal hati dia, dapat jaga hati dia, dapat tenangkan hatinya, dapat reda dengan segala ketetapan dan juga segala perintah dan larangan Allah, maka orang ini bahagia hidup. Hidup dia bahagia. Baik Rasul menyatakan dari seluruh kita satu Allah. Walaupun gina benar. Bukan yang kaya punya banyaknya harta, tetapi yang kaya jiwa. Berjiwa besar. Dia tak takut pada sesiapa. Dia tak bimbang pada apa-apa. Dia takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia akan berjalan dengan tenang dan muka bumi Allah. Tapi kalau sana takut, sini takut, sana bimbang, sini bimbang, tak boleh hidup orang ni. Sentiasa curiga. Nak cakap tu banyak, nak beritahu tu banyak, tapi takut sini akhirnya makan hati. Maka orang macam ni, dia akan hidup dengan keadaan yang aman, mudah stres. Dia mudah tension. Dia mudah melepaskan perasaan dan geram di tempat-tempat yang tak patut dia lepaskan kemarahan-kemarahan tersebut. Sebab hati tidak dapat dikatakan. Yang disebut berbina nafs. Dan sebab itu perlunya di sana mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dinyatakan bahawa seseorang itu akan bahagia apabila dia memiliki zaujah salih, zauj as-salihah, pasangan yang baik,
yang saleh. Dapat isteri yang baik atau dapat suami yang baik. Itu tanda bahagia. Dapat isteri yang baik atau dapat suami yang baik. Dalam Islam mudah saja. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat, perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Sebab itu biasanya dalam mak rempit tu dia cari minat rempit juga. Takkan minat rempit dari ustaz. Kita akan cari ni. Pasal apa? Sesuai dengan jiwa tu, sesuai dengan cita rasa tu. Kerana itu orang akan bahagia bila dapat isteri yang saleh ataupun suami yang saleh. Isteri yang saleh, suami yang saleh. Dan inilah yang kita kena usahakan untuk memberikan kebahagiaan generasi akan datang. Kita pastikan anak kita jadi anak yang saleh, sebab dia bakal menjadi suami atau menjadi isteri. Kita yang boleh mewarnai hari ini bagaimana gambaran masyarakat akan datang itu. Nak pura-pura ke dia, nak kabut ke dia. Kita tengok manusia, kita tengok budak-budak yang melipah, budak-budak yang duduk berkonsert dan sebagainya. Dia pergi lompat ni, kita boleh bayangkan yang ni rumah tangga dia macam mana. Macam mana nak didik anak dia, macam mana nak didik suami dia, macam mana nak didik isteri dia. Dan sembahyang pun tak tahu, mandi junub pun tak tahu, baca Quran pun tak tahu. Bagaimana bentuk rumah tangga yang akan terlena dengan anak-anak yang macam ni? Masyarakat bagaimana agaknya akan wujud dengan remaja-remaja yang macam ni? Kerana itu sudah diwajibkan khusus perkahwinan, tumbuh dan sebagainya. Di situ kita akan dengar cerita yang bermacam-macam. Bila sesi soal jawab, bermacam-macam yang akan didengar. Rukun semayang tak tahu, rukun Islam pun lupa, rukun iman pun lupa, alif Fatihah pun tak boleh nak baca. Anak Melayu tu yang terkenal sebagai negeri yang paling banyak beragama dekat dunia. Ramai di sana yang masih lagi tahap fardu ain itu pun tak dapat. Sebab itu tuan-tuan, untuk memberikan kebahagiaan kepada generasi yang akan datang, yang Abbas berikan tadi, memiliki pasangan yang saleh dan salehah. Dan saleh dan salehah bagaimana mak bapak dia harilah menentukan bagaimana anak yang lahir ini jadi anak yang saleh, jadi anak yang salehah. Dan itu tuan-tuan kita melihat adab-adab di dalam hubungan suami isteri, doa-doa dan adab-adab yang perlu dibaca semasa isteri hamil. Ini semua penting ke arah mereka zuriat yang saleh, zuriat yang salihah. Jika tidak, dia akan melahirkan anak-anak yang sukar nak dibentuk. Dan kata Ustaz Razak tadi, untuk tengok budak nakal ke apa ke, risau hati, puas dah baca, puas dah doa, tak jadi juga. Ini biasanya ada perkara yang tak betul, ada benda yang tak betul, jiwa yang ada masalah di situ. Kemudian dinyatakan oleh Ibn Abbas, untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang itu memiliki auladul abrar, anak-anak yang baik. Jadi isteri yang baik, isteri yang baik adalah contohnya isteri Rasulullah. Anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, dikait-kait dengan 2 dan 3 tadi. Maka anak yang baik tentulah kena berikan didikan agama kepadanya. Kita berikan didikan, terkeraskan kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman. Kerana tanpa dimasukkan rasa takut pada Allah, tanpa dimasukkan rasa takut kepada azab Allah, tanpa ditanamkan rasa takut kepada syurga dan neraka, maka anak ini akan menjadi manusia yang hidup dalam keadaan tak berikan apa-apa. Sebab itu kita melihat bezanya akhlak pelajar yang ada nilai agama dengan tak ada nilai agama berbeza. Kita akan nampak dalam sebuah keluarga misalnya yang hantar anak ke sekolah menengah agama ke sekolah agama dengan anak yang tak dihantar ke sekolah agama, dia akan nampak perbezaan. Dia akan nampak perbezaan yang ketara di dalam pembentukan saksiah anak tersebut. Sebab yang duduk di sekolah agama dia akan sentiasa mendengar Quran, sentiasa mendengar hadis, menunjukkan makanan untuk roh dia. Sebab kita ni, anak kita, dia ada jasmaniah, ada rohiyah.
Jasad dia sakit, patah, muka dan sebagainya, kita boleh hantar hospital. Tapi roh ni, yang dalam ni, jasad cantik, comel macam mana pun, rohnya teruk, dalamannya teruk. Jadi anak-anak yang derhaka dan sebagainya. Yang akhir zaman memang banyak macam tu. Yang antaranya kata arah tu tunduk akhir zaman apabila ramai anak yang derhaka. Aqqa ummahu wa yaqwa abahu wa firwasal. Anak yang derhaka dengan ibunya, menjauhkan diri dengan bapaknya, rapat sangat dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan dia bersembah 4-5 jam. Tetapi dengan bapak dia cakap 3 patah perkataan dia. Nak duit, tu je. Nak belanja, tu je. Nak berbual lama, nak bincang lama, tak boleh. Nak kawan dia boleh bersembah tengah malam. Dengan ibu dah haka dengan ibu. Sebab itu hari ini makin banyak rumah orang tua wujud. Dan makin ramai yang dihantar ke rumah-rumah orang tua. Tidak ada anak ke? Adakah hanya sebatang kala suami isteri itu hidup, tak ada anak? Ada. Tetapi anak tak pedulikan itu, tak pedulikan ayahnya. Dia hantar rumah-rumah orang tua sebab tak ada masa nak jaga mak bapak dia. Tak ada masa nak jaga ibu dia, tak ada masa nak jaga ayah dia. Sebab kita tidak membangunkan dia sejak kecil menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Tak dibentuk dia jadi anak yang abrar, anak-anak yang baik. Kerana itu, yang itu biasanya seseorang itu akan fikirkan, adakah baruskah anak-anak ada bersama dia. Terutama waktu dia sakit, waktu dia uzur, dan tak layak nak makan, tak layak nak minum, perlukan layan dan supaya waktu ini dia akan rindu ke anak dia. Kalau anak tu anak saleh-salehah, dia akan jaga mak bapak dia. Dan apabila anak itu dibangun dengan kehendaan, dikejarkan dunia yang lebih sangat, sehingga anak itu tak tahu berbakti dengan ibu bapa dia, terimalah nasib. Dia hantar rumah kebaikan dia. Dia hantar rumah orang tua lah orang lain jaga mak bapak dia. Sebab itu kita kena pastikan anak kita boleh baca Quran, anak kita jaga sembahyang. Sebab bila kita dah hari itu, bila sakit, anak itu yang akan baca Quran. Anak itu yang akan turun baca Yasin, yang ini baca Ar-Ra'd, yang ini baca Yasin, yang ini turun doa, yang ini turun sembahyang hajat. Baiklah. Rasa tenang dan pergi dalam keadaan yang aman. Kalau anak yang datang tak tahu apa-apa, tak tahu nak buat apa-apa, datang tengok, dia nak ajar talqin pun tak kerti, nak baca Yasin pun tak kerti. Banyak orang tu, banyak belajar pun lagi. Dia tengok dia sembahyang, anak tu kat luar tu. Dipanggil orang masjid, Pak Imam ni sembahyang. So dia dekat-dekat dengan sekolah agama macam ni, dia panggil sekolah agama, dekat tu kita tak sekolah. Mati dari bulan Azhar dan tak sembahyang. Anak-anak dia mana? Keluarga dia tak jiran-jiran dia mana? Pasal apa? Anak tak dididik jadi anak saleh dan salehah. Dari itu akan tiba besar. Jadi kalau belum mati dah besar, dah mati ni. Dah dia besar. Bila anak ditinggalkan itu sembahyang pun tak jaga, baca Quran pun tak reti, aurat tak terjaga, mak bapak bermasalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pastikan kita tinggal itu anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Dia dapat membantu kita. Bila kita kembali kepada Allah yang boleh penyelamat, yang boleh bantu kita, di antaranya walad saleh yad'una, anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakan. Hari ini banyak kes berlaku. Usahakan dia nak doakan mak bapak dia, usahakan dia nak datang menziarahi kubur ibu bapanya. Sebab itu ajak dengan kawan cakap, bila kali ni kau mati kat mana, tanamlah di mana kau mati. Tak payah bawa balik ke kampung halaman ke. Sebab anak-anak tak ada masa dah nak ziarah kubur. Lumpur je kat tanam kat Lumpur ke, tanam kat Pening ke, tanam kat Mersing ke misalnya, tak ada orang juga nak ziarah. Anak tak sempat dah. Berapa nak campur jauh, tanam di mana pun kalau mati, tanam kat situ. Itu realiti yang realiti yang ada pada hari ini.
Bukan zakat tak selera. Bahkan kadang-kadang banyak kes yang ibu bapanya dah wakafkan harta, wakafkan tanah, rumah untuk kebajikan anak yatim ke, untuk masjid tu lah. Bukan dia nak menambah lagi harta lain sebagai ajaran ibu bapa. Yang diwakafkan dia ambil. Yang dah diwakafkan tu dia ambil lagi. Banyak kes macam tu kan. Banyak surah masjid macam tu kan. Banyak tanah kubur berlaku macam tu. Yang dah diwakafkan tu ambil, anak dia ambil balik. Ini hak saya, warisan mak bapak tadi. Itu yang sebab apa? Anak tak jadikan anak soleh-solehah. Anak takkan berikan pangkat jawatan, berikan ilmu keduniaan, tak ditanamkan iman dan Islam dia. Maka tiba penyesalan yang tak sudah dimaafkan. Kemudian untuk kita mendapat kebahagiaan juga, selain daripada auladul abrar, ulama Ibn Abbas menyatakan rezeki halal, rezeki yang halal. Seorang itu akan bahagia kalau rezekinya, sumber pendapatannya, pekerjaannya halal. Kena usahakan agar pendapatan kita itu halal, rezeki kita halal, gaji kita halal. Pertama, jenis kerjanya, kerja yang diharuskan pada syarak. Janganlah kerja kerana beribu ke, kerana arak ke dan sebagainya. Sebab itu semua mendatangkan rezeki yang tidak halal. Kemudian satu jenis kerja. Yang kedua, cara bekerja pun menentukan. Termasuk ke-8 dah masuk, dah balik kelima dah balik. Sedikit sebanyak rezeki yang tak halal kita bawa balik rumah itu, dia akan mengakibatkan akhlak anak-anak jadi rosak, disebabkan duit gaji kita beli makanan bawa balik rumah, anak-anak makan benda itu semua. Dia akan darah daging, kulullah min darah haram pandar aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih utama untuk jasad itu. Maka itu kita pastikan yang kita bawa itu adalah sumber rezeki yang halal. Kita usulkan agar pekerjaan kita halal, yang diharuskan pada syarak, orang yang dapat kerja halal, rumah tangganya bahagia, rumah tangganya selamat. Sebab apa? Kerana ada keberkatan rezeki yang dibawa balik rumah. Pemakanan penting. Baik Rasulullah SAW bila lihat susunya ambil buah kurma yang tercicir masuk mulut, Nabi kumit balik. Aku takut ini harta zakat yang tak halal untuk kita ambil. Walaupun sedikit. Abu Bakar minum susu daripada upah maulanya yang ambil kerja upah zaman jaliah rutin ataupun tenung nasib. Orang terlepas dari nasib tu lalu tak bayar-bayar, jumpa balik setelah sekian lama, orang tu kasi ambil upah dulu, dia kata. Dia balik rumah, susu tersebut Abu Bakar membalik, tengok ada susu dah ada, dia pun minum. Barulah maulah dia beritahu, tak tahu tak susu macam mana tu. Dia pun cerita Abu Bakar pun masuk dari dia urut-urut sampai teruntak. Orang kata aku sanggup hilang nyawa asalkan susu ni keluar. Sebab apa? Tak mahu dalam dirinya itu ada makanan yang haram. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana bapaknya, ibunya yang begitu jaga syariat, mata jaga, tangan jaga, telinga jaga, kaki jaga, dirinya dijaga, tak terdedah kepada pandangan-pandangan yang haram. Bapaknya pula Abu Saleh yang makan makanan, termakan buah apple, cepat-cepat cari tuan punya kebun, minta anak. Bukan sebiji buah apple, makan sikit, terfikir terus, ini takkan buah apple daripada sungai-sungai boleh keluarkan buah apple, ke sungai keluarkan ikan, tak boleh lah. Cari cepat. Ini orang yang rasa takut kepada Allah. Bila dia jaga makanan dia, dapat anak macam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab itu nakkan anak yang saleh tadi, rezeki halal. Pastikan makanan halal. Makanan halal penting untuk doa mustajab. Kenapa ada orang Islam hari ini tidak dimustajabkan, lambat dimustajabkan? Sebab makanan halal. Makanan kita yang bercampur-campur. Makanan kita yang bercampur dengan berbagai-bagai elemen-elemen yang tidak bersih. Musuh Islam pun tahu.
Doa silah al-mu'min, doa ni senjata orang Islam. Maka jangan sampai doa itu betul-betul jadi senjata mereka yang diterima dan mustajab oleh Allah, kita rosakkan makanan mereka. Supaya makanan kita tak bersih. Bila makanan tak bersih, doa tak dimustajabkan. Buatlah kita doa supaya balikkan semua dari Masjid Al-Aqsa oleh Islam. 20 tahun berdoa macam tu sampai teruk ada. Sebab makanan-makanan yang tak bersih tadi doa tidak mustajab. Maka nakkan doa mustajab, rezeki yang halal, makanan yang halal, yang kita latih anak-anak kita, jadi kita sendiri. Kemudian termasuk dikatakan kebahagiaan seseorang itu apabila dia hidup dalam suasana bi'ah salihah, persekitaran yang salihah, rumahnya, kejiranannya, masyarakatnya, persekitaran yang salihah, itu penting. Mari kita nak hantar anak ke sekolah, tengok sekolah tu macam mana. Sekolah ikut inayah, sekolah tu banyak sangat, atau hantar yang tanpa masalah. Sebab persekitaran environmentnya tidak menjamin kebaikan. Begitulah juga dengan kejiranan. Baca Rasul sebut ajar qabladar, jiran sebelum rumah, kata Nabi. Sebelum beli rumah, sebelum pindah rumah, sebelum sewa rumah, tengok jiran tu macam mana. Jiran kita tu semua jadi keluarga berapa nama? Keluarga nombor 9. Macam keluarga nombor 9. Ada jiran kita tu macam keluarga Mami Jagung. Tak payah cari rumah lain, cari kuasa lain. Pasal apa? Mungkin dia jadi anak kita makan elok, cakap elok, perkataan elok, tapi di luar rumah macam-macam benda dia dapat, macam-macam benda dia dapat. Balik rumah nanti dia tak pernah dengar, tak pernah sebut kat rumah, dia sebut perkataan-perkataan kotor tu, anak dia sebut. Mana dapat? Anak jiran, anak bersebelah, kawan-kawan dan sebagainya. Sebab itu seseorang itu bahagia bila bi'ah salihah. Jadi kita kena berperanan mewujudkan kejiranan kita itu kejiranan yang baik. Kena buat program-program yasin ke, kena buat program kuliah ke, program ilmu ke, ajak jiran pergi belajar majlis ilmu ada kat sini. Kena rancang yang sedang berjalan, ajak. Sebab yang manusia boleh berubah bila ada ilmu. Bila ada ilmu, dia tahu dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram, baru boleh berubah. Kalau tidak, begitulah dia dulu, bila dan selamanya tak berubah. Baik, itu kena masukkan ilmu ke dalam dia. Ajak majlis ilmu, dan kita pun ada hubungan dengan kejiranan. Supaya wujudkan kejiranan yang bi'ah, yang selamat dasar. Kena ambil rasa tahu satu sama lain. Boleh pakai atas Melayu tu, jangan jaga sepikai orang. Boleh pada perkara yang tak patut kita nak ambil tahu. Tapi apabila orang mari ni pegang sangat kadang itu yang menyebabkan anak jiran tu hilang, yang ni hilang, ni hilang, orang lain tak apa bukan anak dia, anak orang lain dia. Sebab itu kena jaga persekitaran ni tadi. Kena ambil konsep anak kau, anak aku, anak kau, macam orang dulu. Sebab mukmin zaman dulu, orang Islam zaman dulu, orang Melayu zaman dulu, mereka faham yang Nabi sebut al-muslim akul muslim. Dia tahu orang Islam adalah saudara pada orang Islam yang lain. Maka tak timbul kawan-kawan aku, tetapi diumpama satu jasad. Kalau jasad wahid, umpama satu jasad yang saling hukum-hukum, bantu-membantu, faham, memahami antara satu sama lain. Maka sebab itu perlu jadi tanda tadi. Kita wujudkan bi'ah yang baik, persekitaran yang baik. Yang baik dan persekitaran yang menaik rahmat, keberkatan dan juga sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Sebab hari ini kadang-kadang masyarakat yang hidup dalam keadaan kabut, mengejar dunia hari ini, siang malam pagi petang, suami bekerja, isteri bekerja, tak salah dia rezeki yang halal, tapi dia fikirkan anak di rumah tu macam mana. Anak di rumah tu macam mana. Sebab biasanya apabila pelajar ada bermasalah di sekolah dan sebagainya, bila kita kaji, puncanya di rumah. Puncanya di rumah. Sebabnya dia terabai, tak ada orang tengok dia, tak ada orang jaga dia, pandai-pandai sendirilah dia macam mana. Itu yang menyebabkan berlaku masalah yang bermacam-macam
berlaku subah mahram dan sebagainya. Apabila mengejar dunia tapi persekitaran rumah tangga tak dijaga. Termasuk di afsalnya rumah tangga yang salah ini tadi, kita pastikan rumah kita itu tadi terkawal, TV-nya terkawal, internetnya terkawal, CD-nya terkawal. Ini semua benda yang akan menghancurkan kita tak dikawal. Hari ini segala-galanya di hujung jari. Nampak baik pun kat hujung jari, nampak dosa pun kat hujung jari je. Mak Islam kawal hujung jari ni, dia kawal kat sini. Dia kena masukkan iman, dia kena masukkan akidah, kena masukkan takwa, kena masukkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya benar-benar ada rasa takut kepada Allah, benar-benar ada rasa bimbang Allah melihat apa yang dia buat. Macam Rasulullah SAW suruh seorang anak sahabat, tidak silap Abdullah bin Zubair, Nabi kata kamu pergi buang ni. Adik kata darah bekam nak Rasul, buang di tempat yang tak dilihat oleh sesiapa. Dia pergi tempat hujung, balik semula dekat rumah Nabi, dia pun minum darah tu. Nabi tak ada najis yang keluar bagi Rasulullah, tak ada masalah. Dia masuk rumah Nabi, dia kata buang dah, kau buang kat mana? Di tempat yang tak terlihat. Kat mana dia tunjuk perut dia? Kenapa kau minum? Dia kata aku pergi sampai ke hujung sana, masih ada yang melihat. Siapa? Allah. Allah masih lagi melihat. Anak kecil itu Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam, anak kepada Asma bin Abu Bakar. Nak menunjukkan bahawa kalau dapat tanam dia anak kita, macam tu punya keyakinan dia, pengetahuan dia, maklumat dia tentang Allah, insya-Allah hantar ke mana satu sama dia. Nak belajar kena pergilah. Ilmu barat utara selatan, nak pergi ke mana? Ilmu ke mana pergi tu? Sebab kebesaran Allah yang masukkan diri dia. Kita bimbang hari ini apabila agama tak ada diri dia, maka anak itu akan rosak. Jadi yang membangunkan akhlak-akhlak baik ini adalah persekitaran yang salihah, yang kita kena pastikan ini ada dalam rumah tangga kita ataupun kejiranan kita dan masyarakat kita. Sebab itu kita kena berusaha mengajak masyarakat kita kepada Islam. Ajak kita kembali kepada agama Allah, kembali kepada hukum agama Allah, syariat Allah. Sebab jaminan kehidupan itu ada pada kepatuhan terhadap hukum agama Allah. Walakum fil qisasil hayatun ya ulul albab. Untuk kamu dalam pelaksanaan hukum qisas itu ada jaminan kehidupan yang aman, yang baik. Wahai orang-orang yang ulul albab, yang ada akal, ada fikiran. Baik, kita kena ajak semua ini kembali kepada Islam. Sebabnya Islam telah membuktikan kepada masyarakat jahiliah yang teruk, lahir masyarakat yang nyatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kamu umat yang terbaik. Daripada manusia yang membunuh di tepi-tepi jalan, masyarakat manusia yang minum arak, berpelajaran, berzina dan sebagainya, bertukar jadi kelompok masyarakat yang sebahagian mereka merupakan ahli-ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi. Dapat jaminan Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga. Dapat jaminan daripada Allah. Sebab buat Islam yang tukar mereka. Bukan bumi Mekah bertukar, bukan bumi Madinah bertukar, bukan bangsa mereka bertukar, tetapi mereka kembali kepada agama fitrah yang sesuai dengan jiwa membentuk manusia secara individunya, keluarganya, masyarakatnya dan negaranya benar-benar saleh, benar-benar aman. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dengan segala apa yang berlaku, keresahan, kerisauan, rompak, sambung, pembunuhan, dorong, apa semua menunjukkan keadaan yang tidak aman, maka keamanan itu ada pada Islam, kerana Islam itu datang daripada Allah yang bersifat As-Salam, yang kita sering wiridkan, Allahumma As-Salam wa minkas salam. Itu wirid kita, itu pengakuan kita. Ambil kembali kepada Islam, sebab disitulah ada keamanan, kesejahteraan, bukan setakat teori, dah dipraktikalkan oleh Ar-Rasul, sahabat-sahabat tabi'in. Ratusan tahun Islam membuktikan kemampuan dan juga kebolehan Islam untuk memerintah mentakdir ke bumi Allah, yang melahirkan manusia yang saleh, yang salihah, melahirkan wali-wali Allah, manusia yang mencapai tahap darjat menyamai malaikat, mengatasi para malaikat.
manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka kembali pada agama Allah, kembali pada Islam. Sesungguhnya Ibn Abbas menyatakan untuk melahirkan manusia yang mendapatkan kebahagiaan perlu dari sana tafaqquh fiddin. Dia kena belajar. Mesti kena beri masa dalam kehidupan kita ni, kita pergi belajar. Sebab ni ramai dia belajar agama sampai umur 12 tahun. Sampai dia 6 berhenti, tambah dia akan setahun, dah habis, tak belajar. Kemudian teruskan dia hidup sebagai seorang manusia. Berapa tahun tinggal, 20 tahun, 30 tahun tak belajar, tak apa. Akhirnya dia akan lupa. Nanti hiduplah dalam keadaan sekarang ikut ilmu rasa. Rasa betul tak buat. Bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan rasa. Macam mana semayang tadi? Rasa betul, pakai rasa. Rasa dia boleh dapat masak. Buat nasi goreng ke, nak buat mie goreng ke, boleh pakai rasa. Tapi dalam bab ibadat ni, kita pakai ilmu. Betul, salah, batal, sah, kita pakai ilmu, kita pakai rasa. Nak boleh ilmu, kita belajar. Sebab itu orang yang bahagia apabila tafaqquh fiddin, mereka itu belajar. Sebab itu kita suburkan dari ilmu. Betul, kita salah sebut tadi, bukan setakat anak kita belajar. Mak dia kena belajar, bapa dia pun kena belajar. Sebab dengan perkembangan ilmu yang hebat hari ini, ibu bapa kena tambahkan maklumat dalam mendidik anak, dalam nak membesarkan anak-anak. Sebab ada program motivasi kekeluargaan, program membabitkan tentang bagaimana nak mengasuh anak dan sebagainya. Kena libat, kena hadir, kena dengar. Hari ini masalah berlaku bermacam-macam. Kita bimbang anak yang datang sejak kecil, anak yang dibela sejak kecil, yang kita dah habiskan ribuan duit. Tiba-tiba anak ini kesudahan hidupnya di penjara 20-30 tahun. Macam tak orang tengok 2 remaja umur baru 36, orang umur 32 di penjara sampai 100 tahun dia turun perkosa, sambung gombak. Nak jadi apa? Nak menunjukkan bahawa ini yang kita bimbang, yang kita takut. Walhamdulillah. Adapun menghuni, memenuhkan budak-budak terhenti. Sebab itu kena ada program-program ilmu tafaqquh fiddin itu penting. Belajar tentang agama. Sebab jika orang itu orang berikan kebaikan kepadanya, Allah akan faham dan dia akan nak faham. Dia sendiri kena berusaha, kena datang belajar. Alhamdulillah. Apabila Datuk pernah mengukur Datuk Ali Ahmad Hakim maka masyarakat yang akan datang ulama besar. Kita jangan belajar ini bersama-sama ulama. Dulu dan duduk dalam majlis-majlis ulama nak ambil keberkatan. Kita menumpang keberkatan, menumpang dekat dengan Allah kita ni. Wallahu a'lam. Doa kita mungkin jauh dengan Allah, amalan kita pun mungkin tak kuat. Golongan-golongan yang dekat dengan Allah ni kita nak tumpang dia. Sebab mungkin mereka kabel dia besar sikit dengan Allah. Tapi masalah orang hari ni dah hal dunia cek kabel besar. Dalam hal akhirat dia tak peduli dah. Dia tak ambil tahu pun. Sebab itu kita kena usaha. Peluang ada datang. Bukan semua tempat boleh macam tu buat majlis-majlis ilmu. Kena hadir. Sebab sunatkan kebahagiaan, kena tafaqquh fiddin, kena belajar. Yang terakhirnya kata Ibn Abbas, seseorang itu bahagia apabila al-umru barakah, umurnya berkah. Umur kita bukan nanti panjang. Imam Nawawi 40 tahun, 41 tahun dia meninggal dunia. Imam Nawawi di umur 40 tahun tu dia baru nak mula dewasa, meninggal dunia pada kadar umur tersebut. Yang penting umur berkah. Itu kita muhasabah tadi, malam ni. Umur kita berapa hari ni? 44, 45, 50, 60. Kita lihat balik ke belakang. Bagaimana amal kita, persiapan kita kalau buat mati malam ni boleh syurga. Tanya lagi kita, kalau mati malam ni boleh syurga. Layak kau masuk syurga Allah. Sebab itu kita kena muhasabah. Selalu muhasabah supaya kita pastikan sisa-sisa usaha yang ada itu dihabiskan dengan perkara-perkara yang membawa ketaatan kepada Allah, nak mendatangkan keberkatan kepada umur. Ada orang umurnya panjang, habis pergi jalan je. Umur panjang, habis dekat padang-padang bola, habis tempat-tempat maksiat, habis tempat karaoke.
Ada orang yang dah tua, dah umur 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, tak jumpa lagi jalan ke masjid, jalan ke surau. Sebab itu dikatakan orang yang sampai usia 40 tahun tak jumpa lagi jalan betul, tak jumpa lagi jalan hidayah ini, maka iblis akan raut juga. Iblis takut juga. Inilah orang yang akan menemani aku dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah 40 tahun dah umur. Kenapa 40 tahun? 40 tahun dia dah menghabiskan separuh ataupun 2/3 daripada umur Allah. Kalau lagi dia 60 tahun. Sebab umur umat Muhammad kita itu amal umat di baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 ke 70. Baca Ibnu Jauzi menyatakan 7 peringkat usia manusia. Peringkat usia 50 ke 75 itu dalam usia tua. 75 ke atas usia tua lanjut. Dan peringkat usia 50 ke 25 ni telah mati biasa. Orang tak terkejut. Tapi kalau di bawah itu mati 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun mati. Baru masuk 5 tahun mati. Orang akan terkejut. Muda dia mati dah. Jadi kalau kita terkejut, dia yang mati lagi terkejut. Dia plan mungkin umur 50 dan dia pun nak niatkan amalan. Orang duduk kat masjid dah buat itikaf di surau, rupanya 25 tahun dah mati. Terkejut dia. Amalan tak banyak mana, sembahyang pun tak jaga nanti. Sembahyang pun sempat. Maka sebab itu dia kena berjaga-jaga. Yang penting tadi umur barakah. Nak berkatkan umur, isi dengan amal ibadah, isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya di peringkat usia yang bagaimana pun Allah panggil kita membuat persiapan yang terbaik. Kita menyediakan bekalan yang terbaik. Di awal usia muda Allah panggil, alhamdulillah tak sempat buat dosa-dosa yang banyak. Sebab ada amalan yang telah kita sediakan. Sebab itu pentingnya beramal. Jangan menangguh-nangguhkan amal, jangan menangguh-nangguhkan taubat. Kerana kita tak tahu bila ajal kita sebenarnya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita jadi pimpinan bapa kepada anak-anak. Dalam kita sedar anak amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah daripada Allah. Bukan semua orang dapat anak. Bukan semua orang yang kahwin dapat anak. Anak amanah daripada Allah. Dan Allah akan tanya. Setiap nikmat Allah beri kat kita, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak pasti akan ditanya pada hari itu segala nikmat, termasuk anak ditanya oleh Allah. Sebab itu, jadikanlah anak-anak kita aset yang akan memudahkan urusan kita di akhirat kelak. Anak-anak yang saleh-salehah yang akan terus menghantar amal-amal ibadah setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang menitipkan doa, anak-anak yang meneruskan jariah kebaikan untuk kita setelah kita jaga atas muka bumi Allah. Semuanya itu kita yang mentorak, kita yang berikan peluang untuk menguruskan anak-anak ini. Maka pastikan anak-anak kita ini kita bela dengan baik, jaga dengan baik. Mudah-mudahan dari menjadi anak saleh dan salehah, insya-Allah. Cukup sampai itu dalam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita bersama. Terima kasih atas undangan dan maaf atas kesilapan. Aku berkata hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.